YB, dalam tajuk kita pada malam ini, kita nak bicara tentang PRN Sabah Cerminan PRU15. Cerminan bagaimana yang YB ingin berkatakan, sama ada dari segi situasi politik sekarang ataupun perebutan kerusi, budaya mereka, ataupun yang lebih menarik yang diperkatakan 2-3 hari ini tentang bagaimana PAS dikhianati. Adakah itu cerminan ya atau bagaimana? Silakan. Ya, di tengah-tengah gelora ataupun ribut politik sejak PN mengambil alih kuasa melalui yang kita sebut secara pintu belakang ataupun dipopularkan oleh Presiden PAS sebagai tebuk atap. Lautan itu tidak pernah tenang. Ya, masing-masing ada tugas dan tanggungjawab masing-masing. PN yang berhormat Tan Sri Muhyiddin akan cuba sedaya upaya untuk menggamit lebih banyak pengaruh. Di pihak Pakatan Harapan pula kita mengembalikan tenaga supaya kita dilihat oleh rakyat tidak berhenti, kecewa, dan kita melipat gandakan usaha kita. Dan saya sebut tadi kita terikat kepada 111 dan 109. Ya. Kemudian wujud pula Pakatan Perikatan Nasional. Sebelum itu ada Muafakat Nasional. Kemudian berlaku pula krisis dalaman mereka. Tidak semua parti bersetuju masuk dalam Perikatan Nasional. PAS dilihat bermain dengan 2 kolam. Ya, itu benar. Presiden PAS kata kita kena jaga dua-dua. Itu pendirian parti mereka. Dan dilihat UMNO semacam yakin kalau esok pilihan raya mereka boleh merampas semula kerajaan dengan bilangan kursi yang mencukupi, kerana mereka yakin orang UMNO undi Melayu berpihak kepada mereka dan peningkatan daripada undi bukan Melayu. Itu keyakinan yang ada pada mereka. So datang pilihan raya Sabah yang dipimpin oleh Datuk Seri Shafie Apdal yang memberikan suatu gelanggang baru untuk semua parti test the water. Ini maknanya semua orang boleh melihat tentang pengaruh masing-masing. Dan apa yang penting nanti pada malam 26 hari bulan, keputusan PRN Sabah itu akan sedikit sebanyak menjadi suatu benchmark, indikator yang akan mempengaruhi walaupun Sabah dan negeri Buah Bayu, gelombangnya itu akan merentasi Laut Cina Selatan dan akan sampai juga ke Semenanjung. Ini penting. Dan kalau kita membaca secara teliti keputusan pilihan raya umum, yang menariknya sentiasa parti-parti komponen dari Sabah dan Sarawak itulah yang akan menjadi penentu. Kalau dulu di zaman kebilangan BN, bilangan kursi daripada Sabah dan Sarawak itulah yang mencukupkan bukan sekadar memerintah tapi melebihi majoriti 2/3. Ya, sebab itu bagi saya dia sangat penting. Sekiranya warisan dapat untuk mengekalkan kedudukannya, maka sudah barang pasti saya melihat mood itu akan juga diperhatikan oleh rakyat di Semenanjung ini tentang keputusan pilihan raya tersebut. Dan apa yang saya rasa sangat perlu kita jaga adalah bagaimana kita meraihkan kawan-kawan kita, rakyat kita di Sabah itu, yang mereka mahu menentukan nasib mereka dengan cara mereka, dengan politik gaya mereka, dan adakah figur seperti Datuk Seri Shafie Apdal itu benar-benar menjadi ikon kepada mereka. Di tengah-tengah kita melihat peranan Musa Aman, Hanifah Aman,
yang bertanding 73 kerusi, ya, dan juga Bersatu yang cuba ditonjolkan oleh PM Tan Sri Muhyiddin dengan menamakan AJJ sebagai calon ketua menteri. Itu telah menjadikan suatu kalau ibarat daging yang nak dimasak itu rempah ratusnya telah menjadi begitu rencam, ya. Dan bagaimana isu itu akan dimasak, akan dihadam oleh rakyat Sabah, maka tunggulah pilihan raya sama ada rakyat Sabah suka mereka didiktate begitu, adakah rakyat Sabah rela untuk mereka menerima calon sebegitu, ataupun mereka selesa dengan performance ataupun wibawa Datuk Seri Shafie Apdal yang telah diberikan peluang 1 tahun 8 bulan. Jadi kita lihat ada juga yang mengatakan kenapa banyak penjuru sangat di Sabah ini. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang sampai 16, itu memang warna-warni di Sabah bila berlakunya pilihan raya. Itu tidak perlu kita risaukan sangat. Tapi bagi saya dia dua pertarungan di antara warisan dan parti-parti yang bergabung untuk melawan warisan itu. Itulah sebagaimana Semenanjung dulu pertarungannya di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Baik, YB lihat bagaimana apabila ada yang berita tersiar mengatakan tentang pertindihan ataupun pertembungan sesama sendiri antara BN dan juga PN dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Itu test, ialah kalau manusia ni kalau dia berpakat, berjanji setia, dia ada ketika ujian itu sampai. Kita suami isteri, kalau kita telah menyatakan hidup semati, akan sampai masa dan ketika datang diuji. Dan antara yang paling dilihat oleh penganalisa politik adalah sejujurnya benar ke ada muafakat di antara Bersatu dan juga UMNO. Yang sekarang mereka sedang berkongsi kuasa di peringkat federal, di sini riuh rendahnya pun telah sampai pada degree yang boleh kita lihat menarik, kalau UMNO dia nak semua kursi yang dia telah bertanding, termasuklah yang lompat kepada Bersatu, jadi itu ujian yang berlaku di Sabah, dan berlaku pertembungan 3 penjuru dan lebih sesama mereka. Jadi kita melihat di situ betapa mereka tidak dapat membuktikan semangat setiakawan mereka. Itu juga satu ujian. Dan bagi PAS pula ditinggalkan langsung. Bercakap tentang PAS yang ditinggalkan langsung ni, kalau kita lihat YB, sebelum ini PAS dikatakan ingin diberikan laluan sebanyak 10 kerusi untuk mereka, tetapi bak kata Khalid Samad 1-0, ditolaknya 1, tinggallah kosong. Dia kata begitu. Jadi tiada langsung kerusi yang diberikan kepada PAS dalam PRN Sabah kali ini. Daripada hasil kajian dan pembacaan saya sepanjang beberapa hari selepas penamaan calon berlaku, ia seolah-olah melambangkan satu anggapan bahawa PAS ni dianggap sebagai satu liability, sebagai satu beban kepada PN, dan seolah-olah ianya tidak langsung umpama melukut di tepi gantam, masuk tak penuh, keluar pun tidak luar. Pandangan YB pula bagaimana? Ya, saya ingin menyatakan sebelum saya menjawab soalan ini, mungkin juga mereka menuduh juga kepada Amanah. Kamu pun satu kursi. Saya rasa tak apalah satu kursi. Ada juga kursinya. Ada kursinya. Kemudian yang keduanya adalah kita baru tak sampai 5 tahun umur kita. PAS dah lebih 60 tahun perjuangannya. Dan saya sendiri merasakan getirnya berjuang di Sabah itu. Saya ketua Muda PAS dulu. Segala onak duri, berdepan dengan harimau, singa di belantara Sabah Sarawak itu bukan mudah. Tetapi
ditolak begitu sahaja. Ya. Yang paling tak tahulah, mungkin saya pun merasakan pilunya. Pada hari pengumuman calon itu pun Tak dijemput. Suruhjaya pun tak dijemput. Maknanya mereka tak hendak PAS tu appear. Ya. Tak hendak dalam radar di Sabah itu. Ya. Itu saya rasa Jawatankuasa Pusat PAS harus back to the drawing board lah. Ya. Muhasabah lah apa sebabnya. Ya, kenapa sampai begitu sekali tak hendak langsung bayang PAS pun di Sabah itu. Setiap parti yang mendukung PAS itu dianggap sebagai satu liability. Ya. Jadi kalau saya duduk sebagai naib presiden dulu, saya risau tentang perkara itu ya. Harus dibuat mesyuarat cepat ya. Dululah. Ya. Begitulah sekarang kalau kita di peringkat tertinggi ya. Dan begitu sekali penghinaan yang diberikan kepada kita, sedangkan kita diperlukan di peringkat federal. Ya. Kalau PAS tarik 18 orang menteri dan timbalan menteri yang ada pada hari ini, jatuh kerajaan PN ya. Tapi sampai walaupun itu diambil sebagai satu perhitungan, kalau PAS tarik diri, jatuh kerajaan, itu pun suasana itu pun tidak diambil sebagai satu perhitungan untuk memberi PAS walaupun satu kursi. Jadi sangat besar isu yang terpaksa mereka tanggung sekiranya PAS bertanding di Sabah. Baik.